Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang salah itu adalah salah dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kesalahan tersebut. Wahdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izin-Mu, innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sungguhnya Engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Kau inginkan ke jalan yang lurus. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tama saya membalas salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua dalam sesi perbincangan kita mengupaskan kitab Umdatul Ahkam yang mengandungi hadis-hadis daripada Sahih Al-Bukhari dan juga daripada Sahih Muslim berkaitan dengan hukum-hukum fikih yang dikarang, yang disusun oleh Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pada sesi yang lalu, kita dah bahaskan tentang hadis ke-14 mengikut urutan kitab Umdatul Ahkam berkaitan dengan sebahagian di kalangan sahabat Nabi SAW yang bantu Nabi SAW untuk membawakan air dan juga tongkat ketika mana Nabi SAW ingin qada hajatnya, ingin buang air. Maka pada hari ini insya-Allah Ta'ala kita akan lihat kepada hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-15 mengikut urutan kitab Umdatul Ahkam. Seperti biasa, kita akan bacakan terlebih dahulu teks Arabnya, teks hadisnya dalam bahasa Arab dan terjemahannya. Kemudian kita akan keluarkan apakah pengajaran-pengajaran penting yang dapat kita raih daripada hadis ini. Hadis ke-15 berbunyi, An Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. Artinya, daripada Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari, Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang antara kamu memegang kelaminnya dengan tangan kanannya sewaktu kencing, dan jangan pula membasuh kelamin selepas keluar dari tandas dengan tangan kanannya. Dan jangan pula bernafas di bekas. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ada banyak pengajaran yang boleh kita keluarkan daripada hadis ini. Kita nak keluarkan sekurang-kurangnya 9 pengajaran yang penting daripada hadis ke-15 ini. Jadi permulaan hadis tadi berbunyi daripada Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang antara kamu memegang kelaminnya dengan tangan kanannya sewaktu kencing. Jadi this first part of the hadith, dia mengajarkan kepada kita bahawa sesungguhnya ada larangan memegang alat kelamin menggunakan tangan kanan sewaktu kita buang air kecil. Jadi kita mengatakan, para ulama kita mengatakan yang dimasukkan dengan kelamin dekat sini adalah baik alat kelamin walaupun kalau dikaitkan dengan kencing adalah alat kelamin iaitu kubul, kan, tapi juga boleh digunakan untuk membawa erti dubur. Jadi seorang Muslim tidak sepatutnya memegang alat kelaminnya, baik kubul ataupun dubur, baik yang di depan ataupun yang di belakang, dengan menggunakan tangan kanan. Ada larangan daripada Nabi SAW. Kata Rasul SAW, dan jangan pula membasuh kelamin selepas keluar daripada tandas dengan tangan kanannya. Jadi kalau sewaktu buang air, tak boleh pegang dengan menggunakan tangan kanan. Kalau sewaktu membasuh ataupun beristinja, juga tidak dibenarkan oleh Nabi SAW untuk kita menggunakan tangan sebelah kanan kita. Jadi pengajaran yang kedua yang boleh kita raih daripada hadis tadi adalah larangan beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Seorang Muslim tidak sewajarnya menggunakan tangan kanan untuk beristinja.
Pengajaran yang ketiga yang boleh kita keluarkan daripada hadis ini adalah tentang kepentingan menjauhi perkara-perkara yang kotor. Jadi kalau sekiranya terpaksa menyentuh perkara yang kotor, hendaklah digunakan tangan kiri. Jadi kat sini antum melihat Nabi SAW ajarkan orang-orang Islam adab, iaitu perkara-perkara yang kurang elok, benda-benda yang kotor, yang ada kaitan dengan najis, kita tak gunakan tangan sebelah kanan. Kita gunakan tangan sebelah kiri, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul SAW. Hadis ini juga mengajarkan kita tentang kelebihan anggota yang kanan ke atas yang kiri. Itu yang kita pernah sebutkan dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh sebahagian di kalangan isteri Nabi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suka melakukan perkara dengan menggunakan anggota sebelah kanan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai kasut, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendahulukan anggota kanan terlebih dahulu, iaitu kaki kanan terlebih dahulu. Ketika mana sikat rambut, Nabi SAW akan mengutamakan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Itu yang juga ditunjukkan dalam hadis Nabi SAW tentang cara wuduk Nabi SAW. Cara wuduk Nabi SAW bagi anggota-anggota badan yang ada kanan dengan kiri, maka Nabi SAW akan utamakan yang sebelah kanan. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kelebihan yang kanan ke atas yang kiri. Pengajaran yang kelima, anggota kanan digunakan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik kita gunakan, kita utamakan anggota badan yang sebelah kanan. Kan kalau kita pergi ke tempat yang baik kan kita mengurak langkah dengan menggunakan kaki kanan. Bila kita derma dengan tangan kanan kerana adalah benda yang baik. Jadi benda-benda yang baik Nabi SAW suka menggunakan anggota sebelah kanan. Manakala benda-benda yang kurang elok, benda-benda yang melibatkan najis, maka Nabi SAW akan menggunakan anggota sebelah kiri. Dalam hadis ini juga kata Nabi SAW, dan jangan pula bernafas di dalam bekas. Jadi pengajaran yang keenam yang boleh kita raih daripada hadis ini adalah larangan bernafas di dalam bekas. Jadi bekas kat sini can be any container, dia boleh jadi gelas juga. Jadi kalau kita minum air, kalau boleh janganlah kita minum dalam keadaan kita bernafas kat dalam that particular bekas ataupun cawan. Kan? Kita hirup udara, kemudian kita hembuskan udara kat dalam that particular minuman, itu dilarang oleh Nabi SAW. Kan? Kerana salah satu aspek ajaran Islam, sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, adalah memberikan perhatian kepada kebersihan. Jadi ajaran Islam mengajak kepada kebersihan. Bukan sahaja kebersihan daripada sudut luaran, bukan sahaja kebersihan daripada sudut jasad kita dan badan kita, tapi kebersihan daripada sudut spiritual kita, daripada sudut rohani kita, daripada sudut hati kita. Jadi Islam mengajarkan kita tentang mengambil wuduk. Islam mengajarkan kita tentang kepentingan mandi. Bagi mereka-mereka yang nak menghadiri solat berjemaah, khususnya solat Jumaat, diajarkan oleh Nabi SAW tentang kepentingan mandi sebelum menghadiri solat berjemaah, khususnya solat Jumaat. Sama juga kita belajar dalam fikih, kan sebelum kita menghadiri solat sunat hari raya, maka dianjurkan bagi orang-orang Islam untuk mandi. Jadi ini semua menunjukkan kepada kita tentang Islam amat memberikan perhatian kepada kebersihan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW perintahkan, iaitu kalau sekiranya seorang itu baru bangun daripada tidur, hendaklah dia basuh kedua tangannya. Jadi itu menunjukkan tentang keprihatinan Islam, tentang kepentingan menjaga kebersihan. Pengajaran yang ke-8 yang boleh kita keluarkan daripada hadis tadi adalah syariat mengajak kepada setiap yang bermanfaat dan mengingatkan daripada setiap yang memberikan kemudaratan. Jadi tadi Nabi SAW larang daripada perkara-perkara yang tertentu seperti bernafas di dalam bekas, itu semua adalah demi untuk mengelakkan kemudaratan. Jadi ajaran Islam, dia nak achieve apa yang cuba dicapai, matlamat ajaran Islam adalah untuk mencapai benda-benda yang baik, perkara-perkara yang memberikan kemanfaatan kepada umat manusia.
Manakala perkara-perkara yang boleh memberikan kemudaratan kepada umat manusia ataupun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah diharamkan. Kita lihat bagaimana arak diharamkan. Walaupun arak ada benefit dia, ada keuntungan dia kalau menjual, tapi dia punya keburukannya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Justru diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda yang membawa kemudaratan, kita akan lihat akan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda yang membawa kemanfaatan, kita akan lihat hukumnya adalah dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran yang terakhir yang kita nak kongsi pada hari ini adalah tentang perbincangan para ulama tentang larangan dalam hadis ini. Dalam hadis tadi, Nabi SAW larang kan orang-orang Islam daripada menyentuh kelaminnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Maka ulama kita berbeza pandangan bila Nabi larang sesuatu, contohnya dalam hadis ini, adakah larangan tersebut menunjukkan kepada hukum haram ataupun larangan tersebut menunjukkan kepada hukum makruh? Kan? Kalau haram, maksudnya adalah tak boleh buat kerana the opposite of wajib. Maka dekat sini ada dua pandangan di kalangan para ulama. Ulama daripada mazhab zahiri, mereka berpandangan larangan dalam hadis ini menunjukkan tentang pengharaman. Jadi according to mazhab zahiri, seorang Muslim tak dibenarkan untuk pegang alat kelaminnya ketika mana buang air ataupun ketika mana istinja dengan menggunakan tangan kanan, tak boleh. Itu kata mazhab zahiri. Manakala mazhab-mazhab yang lain, mereka memahami larangan ini sebagai larangan makruh. Jadi adalah makruh bagi seorang Muslim ketika mana buang air, gunakan tangan kanan. Itu adalah makruh. Adalah makruh bagi seorang Muslim ketika mana dia buang air, dia nak istinja, dia gunakan tangan kanan, hukumnya adalah makruh. Hendaklah dia menggunakan anggota sebelah kiri. Hendaklah dia menggunakan tangan sebelah kiri. Jadi perbahasan tentang perselisihan ulama tentang haram dengan makruh memang kadang-kadang terjadi dalam memahami nas syarak. Sebagai contoh dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan, la ta'kulu bishimal, fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri, kerana sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Jadi bila Nabi SAW larang para sahabat daripada makan dengan menggunakan tangan kiri, adakah larangan itu menunjukkan kepada haram ataupun larangan itu menunjukkan kepada makruh? Ini yang juga diperselisihkan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan larangan makan dan juga minum dengan menggunakan tangan kiri itu hukumnya adalah haram, manakala sebagian ulama pula berpandangan hukum tersebut adalah hukum yang makruh. Jadi demikian adalah lebih kurang 9 pengajaran yang boleh kita keluarkan daripada hadis ke-15 kan, daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita tutup sesi kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya berpada setakat di sini. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan kupaskan hadis ke-16 mengikut urutan kitab Umdatul Ahkam. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.